dia telah mengarahkan kepada tenteranya untuk bunuh semua bayi-bayi lelaki tanpa kompromi. Tak dikecualikan, semua bunuh waktu tu juga. So kena tengok video ni sampai habis. Okay, kena bagi tahu korang, untuk setiap episod dalam siri ni dia ada terbahagi kepada 2 bab. Which is kalau untuk episod ketiga ni, bab pertama pasal anak pertama lah, dan bab kedua adalah pasal pewaris takhta yang nanti kita akan cerita later. Tapi untuk episod kali ni kita nak cerita pasal anak pertama. Very interesting. Korang kena tengok. Okay, kalau kita recap balik dalam episod kedua, kan kita ada cerita pasal Firaun ni, dia bagi perintah untuk bunuh semua bayi-bayi lelaki Bani Israel. Tapi dia bagi arahan waktu tu selang setahun. Contoh, tahun ni bunuh semua bayi-bayi lelaki. Next year, okay, rehat kejap. Next year lagi sambung balik. So dia selang setahun mereka diarahkan untuk bunuh semua bayi-bayi lelaki Bani Israel. Dan pada waktu ini, saat Firaun bagi arahan untuk bunuh semua bayi-bayi tu, Yukabid mengandung anak pertama. Tapi siapa Yukabid ni? Yukabid binti Lawi bin Yaqub adalah ibu kepada Nabi Musa alaihi salam, dan suami kepada Yukabid ini adalah Imran bin Qahath bin Lawi bin Yaqub alaihi salam, merupakan ayah kepada Nabi Musa. Jadi bila waktu tu didapat arahan untuk bunuh bayi lelaki, waktu tu Yukabid mengandung. Namun anak pertama Yukabid dibunuh oleh tentera Firaun. Dan untuk pengetahuan semua, Firaun ni juga dapat anak lelaki pertama hasil perkahwinan daripada Firaun dan juga Nefertari. Hasil lakonan saya ya, watak Nefertari. Kalau nak dengar suara saya macam mana, tengok di Nurflix. Okay, so mereka dapat anak. Tapi yang peliknya, setiap kali Nefertari mengandung, mesti anak dia akan mati. Mengandung, anak mati. Sampailah satu tahap Queen Toya, which is ibu kepada Firaun ni. Queen Toya tu dilakonkan oleh Kak Jaya. So Queen Toya pun cakap, apalah kalau macam tu kau kahwin je lah dengan Permaisuri Asia, which is dilakonkan oleh Hana Ismail. Cakap kau kahwin je lah dengan dia, mana tahu ada rezeki dapat anak kan. Sebab sekarang ni tengah risau, siapa yang nak mewariskan tahta nanti di masa akan datang kan. Tetapi walaupun Firaun dah kahwin dengan Permaisuri Asia, tetap tak dapat anak, sebab anaknya mati juga di waktu kecil. Itu cerita Firaun. Ni kita get back cerita dengan Yukabid. Kan anak pertama Yukabid mati kan. Allah, sedih sangat-sangat. So nak jadikan cerita, alhamdulillah dengan rezeki Allah, Yukabid dapat lahirkan anak kedua, dan alhamdulillah anaknya selamat daripada dibunuh. Sebab apa? Anak kedua Yukabid ni adalah bayi perempuan yang bernama Maryam, kakak kepada Nabi Musa lah. Dan selang beberapa tahun Yukabid mengandung lagi, alhamdulillah. Dan waktu tu Yukabid lahirkan bayi lelaki. Agak-agak selamat tak bayi lelaki tu? Alhamdulillah selamat. Sebab apa? Anak ketiga Yukabid ni, bayi lelaki ni, lahir pada tahun yang selang setahun tu, yang waktu tu Firaun kata berehat daripada bunuh bayi lelaki. So alhamdulillah lah. Dan bayi tersebut adalah Nabi Harun alaihi salam, which is abang kepada Nabi Musa. Dan setelah kelahiran Nabi Harun alaihi salam, Firaun tiba-tiba dapat mimpi. Dia nampak api membara daripada Baitul Maqdis di rumah-rumah orang Mesir. Tapi api tu tak membakar pula rumah-rumah Bani Israel. Jadi disebabkan selepas dia dapat mimpi tu, dia telah mengarahkan kepada tenteranya untuk bunuh semua bayi-bayi lelaki tanpa kompromi. Tak dikecualikan, semua bunuh pada waktu tu juga. Dan yang mencemaskan adalah waktu tu Yukabid lahir juga bayi lelaki, dan bayi lelaki tersebut adalah Nabi Musa alaihi salam. Can you imagine perasaan Yukabid masa tu? Anak pertama dah mati dah, orang anak ni alhamdulillah, tapi ni of course anak-anak yang dia tengah lahirkan mesti dia nak selamatkan. Jadi dalam hujung episod ni kita akan nampak, kita akan tadabbur daripada surah 28, surah Al-Qasas, bermula ayat ke-7, di mana dalam ayat ni diceritakan bahawasanya Allah telah memberi ilham kepada Yukabid untuk melepaskan anaknya iaitu Nabi Musa ke laut. Interesting kan? Sebab apa? Yang menariknya adalah, macam kita tahu Yukabid ni bukanlah di kalangan para nabi yang dapat wahyu, yang dapat ilham, tapi Allah menjentikkan, Allah mengilhamkan kepada Yukabid untuk melepaskan anaknya ke laut. Dan banyak juga yang kita tahu dalam Al-Quran ni, yang contoh Maryam iaitu ibu Nabi Isa, Hawa, Asiyah, Zulkarnain dan lain-lain
juga turut mendapat wahyu. Dan very interesting, dalam Al-Quran juga ada diceritakan pasal lebah pun pernah mendapat wahyu. Masya Allah. Sebab tu kata, bila kita belajar Al-Quran, lagi kita belajar, lagi kita tak tahu, lagi kita rasa macam, oh macam ni rupanya. Dan siri animasi Nabi Musa Kalimullah menjadi asbab untuk mudah kita lebih faham dan bercinta dengan Al-Quran. Alhamdulillah, setakat itu saja untuk recap pada kali ini. Tak sabar kita nak berjumpa ke episod seterusnya. Jadi kalau kita nak tengok siri animasi Nabi Musa Kalimullah, kena subscribe Nurflix dan follow di Instagram nurflix.tv. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tonton siri Kalimullah Musa alaihi salam sertai kuis dan tadabbur. Siri Kalimullah Musa alaihi salam menangi pelbagai hadiah menarik, ajaan simpan umrah, KAB Go, Laga Biru, Mahsyar dan banyak lagi.